Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini tanpa berlengah masa, kita akan belajar mengenai kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Sambil-sambil awak tonton, cikgu cuba cepatkan video sebab bila terlalu lama anda akan cepat bosan. Okey. Terus, apa tajuk kita tadi? Kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Di sini awak akan belajar 4 zon, iaitu zon, tengok sebelah kanan tu pada jadual yang cikgu bagi tu, cikgu paparkan tu, zon sejuk, zon sederhana sejuk, zon sederhana panas dan zon panas. Zon sejuk antara 90 darjah U hingga 65 darjah U iaitu iklim tundra. Zon sejuk sederhana 65 darjah U hingga 45 darjah U iaitu iklim Laurentia dan iklim Siberia. Zon panas sederhana iaitu 45 darjah U hingga 30 darjah U iklim Mediterranean, Steppe dan China. Zon panas pula 30 darjah U hingga 10 darjah S iaitu zon gurun panas, iklim musim tropika dan iklim khatulistiwa. Di sini setiap baris zon sejuk, zon sederhana sejuk, zon panas sederhana dan zon panas ni ada bahagian-bahagian iklimnya. Kita lihat dahulu ciri iklim mengikut zon di Asia. Zon sejuk, rujuk pada rajah yang cikgu paparkan tu. Zon sejuk, iklim tundra, suhu musim panas tidak melebihi 10 darjah Celsius. Suhu musim sejuk di bawah takat beku, kira-kira negatif 28. Jumlah hujan tahunan 250 ml. Kepasan turun dalam bentuk salji. Di mana iklim tundra ini ataupun zon sejuk ini di Rusia Utara. Di negara Rusia Utara. Lihat pula zon sederhana, iklim Siberia dengan iklim Laurentia. Iklim Siberia dalam zon sejuk sederhana ni, Siberia, suhu musim panas 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius, suhu musim sejuk negatif 17 hingga negatif 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 ml. Kepasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk. Di mana iklim Siberia ini di Siberia, di kawasan Siberia di Rusia. Iklim Laurentia masih lagi di zon sejuk zon sederhana sejuk sederhana. Tadi zon sederhana, zon sejuk sederhana dah ada Siberia. Sekarang ni zon sejuk sederhana Laurentia pula. Laurentia, iklim Laurentia, suhu musim panas 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu musim sejuk negatif 6 hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 500 ml hingga 1000 ml. Salji turun pada musim sejuk. Suhu musim sejuk boleh mencapai takat beku. Di mana iklim Laurentia di negara mana? Di negara China, Korea, Jepun. China Utara, Korea Utara, Jepun Utara. Ini ialah mengenai iklim sejuk sederhana, iaitu ada iklim Siberia dengan Laurentia. Sekarang ni kita lihat zon panas sederhana. Ada iklim Mediterranean, Steppe, China. Iklim panas sederhana, kita lihat dahulu iklim zon panas sederhana, kita lihat dahulu iklim Mediterranean. Musim panas yang sangat sederhana panas iaitu 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 275 ml hingga 900 ml. Di mana iklim Mediterranean ini di Turki, Lebanon dan Syria. Turki, Lebanon dan Syria. Di Turki, Lebanon dan Syria. Iklim Mediterranean. Okey, zon panas sederhana. Seterusnya, zon panas sederhana iklim Steppe.
Suhu musim panas 21 darjah Celsius. Suhu musim sejuk -10 hingga 0 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 500 ml. Mengalami ribut salji pada musim sejuk. Iklim Step di negara Rusia Selatan dan Mongolia. Masih lagi zon panas sederhana iklim China. Musim panas yang sangat sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 500 ml hingga 1500. Hujan dah mula bertambah. Okey. Di negara mana iklim China ni? China Tengah dan Selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan dan Taiwan Utara. Ingat, zon panas sederhana ada 3 iklim iaitu Mediterranean, Steppe dan China. Seterusnya kita akan pergi ke zon panas. Zon panas kita ada iklim khatulistiwa, gurun panas dan monsun tropika. Zon panas kita ada iklim khatulistiwa, gurun panas dan monsun tropika. Kita lihat dahulu monsun tropika. Zon panas, monsun tropika dahulu ya. Mengalami musim kering dan lembat yang nyata. Min suhu tahunan 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 1000 ml hingga 2000 ml. Negara mana yang mengalami monsun tropika iaitu India, Laos, Myanmar dan Thailand. Kemudian kita lihat lagi iklim panas. Masih lagi dalam zon panas ya. Iklim gurun panas. Musim panas yang sangat panas iaitu 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 16 darjah Celsius. Julak suhu harian tinggi kira-kira 25 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kurang daripada 250. Hujan gurun panas ni sedikit je, kurang daripada 250 ml. Di mana negaranya ialah Arab Saudi, Iraq dan Oman. Tentunya awak lihat zon panas iklim khatulistiwa. Ini merujuk mana ni? Ini merujuk kepada negara Malaysia, Singapura, Brunei dan Darussalam. Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam. 3 negara ni. Iklim khatulistiwa merujuk kepada Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Iklim khatulistiwa dalam zon panas. Panas dan lembap sepanjang tahun. Okey. Awak dah mengalami cuaca dan iklim daripada kecil sampai besar. Iklim Malaysia ni, iklim khatulistiwa ni. Min suhu tahunan 27 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan melebihi 2600 ml. Jika awak perhatikan di sini, negara kita merupakan negara yang paling banyak menerima hujan. Jika awak lihat daripada zon sejuk 250 ml, zon sederhana sejuk paling banyak pun dalam 1000 iaitu Laurentia. Kalau awak lihat zon panas sederhana hujannya 900. Jika awak lihat zon panas Malaysia, Singapura, Brunei, iklim khatulistiwa yang mengalami iklim khatulistiwa mempunyai hujan melebihi 2600. Maksudnya negara yang di iklim khatulistiwa lah paling banyak sekali menerima hujan. Suhu panas dan lembap sepanjang tahun. Ya. Okey, seterusnya. Ini peta taburan iklim di Asia. Sebelah kanan tu ada lagi sambungan daripada bawah ni. Awak boleh rujuk warna-warna di sini pada bahagian petunjuk ni. Dalam buku teks awak ada ya. Iklim tundra, iklim Siberia, iklim Laurentia, iklim Steppe, iklim China, iklim Mediterranean, iklim gurun panas, iklim monsun tropika, iklim khatulistiwa, iklim pegunungan. Di sini awak boleh rujuk. Awak boleh lihat dengan jelas pada dalam buku teks awak. Yang hijau tu ialah Malaysia, Singapura dan Brunei.
Berapa jumlah hujan kita? 2,600. Melebihi 2,600. Bagus. Yang sejuk sangat tadi kat mana? Ni, kat atas ni. Rusia. Nampak tak? Ya. Bagus. Seterusnya kita akan lihat kepada zon iklim sejuk. Iklim tundra. Iklim tundra. Yang mana iklim tundra tadi? Kat mana iklim tundra tadi? Ingat tak kat mana tadi? Mana lihat peta ni? Okey. Petunjuk ni. Nampak tak warna ni? Cari kat sini. Cari kat sini. Nampak tak warna apa? Cari nampak? Okey, bagus. Iklim tundra. Kat mana iklim tundra ni? Tadi awak dah, tadi cikgu dah cakap tadi. Kat mana tadi? Siberia. Iklim ini mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau. Iklim apa ni? Iklim tundra. Kawasan di sepanjang pantai utara Asia, terutamanya pantai utara Siberia, mengalami lingkungan garisan Arktik. Hujan turun. Hujan menerima kepasan tahunan yang sedikit, iaitu 2,250 hingga 300 ml. Kebanyakannya turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Musim sejuk sentiasa dilitupi salji. Suhu iklim tundra ni negatif, suhu tahunan negatif 14 darjah Celsius. Suhu musim panasnya jangka masa pendek, iaitu Mei hingga Ogos. Cuba kira berapa bulan Mei hingga Ogos. Suhu musim panasnya pendek, Mei hingga Ogos. Kira berapa bulan? Sederhana sejuk dengan suhu kurang daripada 10 darjah Celsius. Suhu musim sejuk yang panjang, iaitu selama 8 bulan. Sangat sejuk dengan suhu negatif 32 hingga 5 darjah Celsius. Julat suhu tahunannya 42 darjah Celsius. Negatif 32 selama 8 bulan. Awak sanggup ke nak hidup kat sana? Negatif 32 selama 8 bulan. Negatif 32. Bukannya 32 darjah Celsius, negatif 32. Cuba awak semak dalam peti ais awak. Berapa suhunya? Okey. Angin baratan membawa hujan maksimum pada musim panas. Ribut salji sering berlaku dan kelajuannya kira-kira 200 km sejam. Wow. Ribut salji sering berlaku dan kelajuannya 200 km sejam. Ini awak naik motor dengan 200 km sejam, kalau langgar weather, macam mana berlakunya? Cuba awak rasa. Cuba awak bayangkan. Awak naik kereta dengan tekan minyak capai 200 km sejam, langgar weather ke, langgar dinding ke, apa akan berlaku? Ini ribut salji berlaku dengan kelajuan kira-kira 200 km sejam, bos. Okey, seterusnya, iklim tundra. Pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia. Apa pengaruhnya? Ini yang perkara yang akan dibincangkan sebenarnya. Perikanan. Ikan ditangkap untuk keperluan sendiri, sumber protein penduduk. Lokasi kegiatan Siberia Utara. Pengaruh iklim. Pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, kok dan salmon dijalankan. Ikan paus ditangkap menggunakan harpun. Apa itu harpun? Nampak tak ni? Inilah harpun. Nampak yang jelas? Ini harpun. Lebih kurang macam serapang lah. Okey. Pemburuan. Hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak dan kemah dan pakaian, tulang untuk membuat rangka kemah dan lemak untuk menyalakan pelita memanaskan iglu. Apa senang cerita, satu
hasil beruang ditangkap, dia akan guna sepenuhnya. Nampak tak? Tulang untuk buat rangka, kulit dia buat apa, daging dia buat apa. Dia tak membazir. Okey. Di mana lokasinya? Siberia Utara. Di mana lokasinya? Iaitu di Siberia Utara. Pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim. Pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus, singa laut, serigala dan rusa kutub karibu. Ini kegiatan dia orang ya. Kalau awak tengok kegiatan dia orang dekat sini, perikanan, pemburuan. Untuk kegunaan sendiri lah ni. Okey, seterusnya ini walrus. Nampak tak walrus? Harpun menangkap ikan. Ini apa ni? Ini igloo tempat tinggal dia. Okey. Kita lihat pula zon iklim sederhana. Zon iklim sejuk sederhana. Iklim Laurentia. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur atau iklim monsun sejuk sederhana. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim ini akan mengalami 4 musim. Iklim Laurentia. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim ini akan mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. 4 musim. Iklim Laurentia, zon iklim sederhana sejuk sederhana. Kawasannya China Utara, Korea Utara dan Jepun Utara. Suhu suhu tahunan 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Suhu musim panas sederhana panas dan singkat, iaitu 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Suhu musim sejuk pula sangat sejuk, sepanjang dan kering, iaitu kira-kira negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Julat suhu tahunan 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Hujan tahunan antara 500 hingga 1000 mililiter. Hujan turun sepanjang tahun. Hujan lebih banyak pada musim panas. Salji turun pada musim sejuk. Hujan maksimum dibawa angin monsun tenggara pada musim panas. Ini merujuk kepada iklim apa ni? Iklim Laurentia. Yang warna pink ini merujuk kepada iklim Laurentia. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim sederhana pantai timur. Ya, berada di zon iklim sejuk sederhana. Zon sejuk sederhana. Okay, kita lihat pengaruh iklim Laurentia ini kepada kegiatan manusia. Apakah pengaruh iklim ini kepada kegiatan manusia? Pertanian, perikanan. Okey, pertanian dan perikanan. Kita lihat dahulu pengaruh iklim Laurentia terhadap kegiatan manusia. Pertanian, kegiatannya pengeluaran makanan untuk penduduk setempat sahaja di sini. Lokasi kegiatan Hokkaido, Jepun, dataran Manchuria, China, Korea Utara. Pengaruh iklim. Suhu musim panas yang sederhana iaitu 20 darjah Celsius dan suhu musim sejuk 10 darjah Celsius sesuai untuk penanaman gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jumlah hujan tahunan kira-kira 1000 mililiter menggalakkan pertumbuhan tanaman. Lebih kepada pengeluaran makanan untuk penduduk setempat dari segi pertanian. Jika dilihat pula pengaruh iklim Laurentia ni dari segi perikanan, penangkapan ikan adalah untuk pasaran, tempatan dan luar negara. Wow, mungkin hasil perikanannya banyak. Sepanjang pantai negara Jepun, pelabuhan perikanan utama di Jepun iaitu Hokkaido, Wakanai dan Kushiro. Bila ada perkataan Kushiro ni, cikgu nak tekankan sini. Pantai Jepun terletak di persimpangan arus panas Kurashiro dan arus sejuk Oyashiro, menggalakkan pertumbuhan plankton. Apa itu plankton? Ya, plankton. Boleh nampak tak plankton apa dia? Boleh bayangkan tak apa itu plankton?
Laut di sekeliling Jepun kaya dengan hasil lautan. Kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Plankton ni sesuai untuk jadikan makanan-makanan ikan-ikan. Bila ada banyak plankton, ikan-ikan akan dapat makan, ikan kecil dapat makan semua, dapat berkembang biak. Okey, seterusnya zon iklim panas sederhana, iaitu iklim China. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana ataupun iklim panas sederhana di pantai timur. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim jenis China akan mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas dan musim luruh dan musim sejuk. 4 musim: panas, luruh, sejuk, bunga dan apa dia? Mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, luruh dan sejuk. Dia terujuk kepada iklim China, iaitu zon panas sederhana. Kawasan China Tengah, kecil sikit awak nampak. China Tengah dan Selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan dan Taiwan Utara, itu lokasi-lokasi negara yang mengalami iklim China. Hujan tahunan turun antara 508 ml hingga 1520 ml sahaja di sini. Kebanyakan hujan-hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Apa itu siklon? Kat bawah sini itu tempatnya cikgu cakap. Kena rujuk kepada glosari kat bawah ni. Siklon tropika ribut ganas yang berputar dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Sudah faham apa itu siklon? Siklon merujuk kepada ribut ganas yang berputar dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Hujan siklon, hujan yang disebabkan oleh udara panas yang lembat bergerak ke kawasan udara yang lebih sejuk. Ya, itu jangan lupa baca glosari. Min suhu. Masih lagi di iklim China. Min suhu tahunan 15 darjah Celsius. Suhu musim panas sederhana panas, iaitu 28 darjah Celsius Mei hingga September. Suhu musim sejuk sederhana sejuk dan kering dengan suhu kira-kira 5 darjah Celsius Oktober hingga April. Julak suhu tahunan melebihi 25 darjah Celsius. Angin monsun tenggara bertiup ke kawasan tekanan rendah dan panas membawa hujan lebat. Pada musim panas, China Selatan, Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup dari lautan Pasifik. Apa itu siklon tropika? Ribut ganas yang berputar-putar dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Ini iklim China, ada 4 musim. 4 musim. Kita lihat pengaruhnya kepada kegiatan manusia dari segi pertanian dan peternakan. Kita lihat dahulu pengaruh iklim China kepada kegiatan manusia. Di sini kita lihat dahulu pertanian kegiatannya penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Lokasi kegiatan penanaman ini padi ditanam di kawasan lembah Sungai Yangtze. Penanaman teh di kawasan bukit antara lembangan Chanjian dan Qingshan. Kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Pengaruh iklim, suhu musim panas 28 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 1000 ml sesuai untuk penanaman padi. Aktiviti penanaman padi dijalankan pada musim hujan. Gandum dan teh ditanam di kawasan suhu sederhana panas, iaitu antara 16 darjah Celsius hingga 18 darjah Celsius. Apa kegiatan pertanian mereka? Iaitu penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Okey, seterusnya kita lihat peternakan. Pengaruh iklim China terhadap kegiatan manusia dari segi peternakan pula. China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar kerana kerajaan China menggalakkan naik taraf kesihatan rakyat.
Kawasan peternakan utama di China ialah Shanghai, Break, Inner Mongolia, Yili dan Shijiazhuan, Sanlu. Kawasan peternakan ayam di Shandong, kawasan peternakan Qinzhou, Hunan, Henan, Shandong dan Anhui. Apa faktor, apa pengaruhnya peternakan ini boleh dijalankan? Iaitu suhu musim panas yang sederhana, panas iaitu 28 darjah Celsius, dan suhu musim sejuk kira-kira 5 darjah Celsius sesuai untuk kegiatan peternakan lembu. Oh ya, suhu sederhana panas 28 darjah Celsius dengan suhu musim sejuk kira-kira 5 darjah Celsius ini sesuai untuk peternakan lembu. Peternakan dijalankan di kawasan kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk. Suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput. Oh ya, baru cikgu faham. Suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Ya, jika diperhatikan tadi ayat yang cikgu bacakan tadi, suhu musim panas yang sederhana panas iaitu 28 dan suhu musim sejuk kira-kira 5 darjah Celsius sesuai untuk kegiatan peternakan lembu. Rupa-rupanya perkara ini merujuk juga kepada pertumbuhan rumput untuk ternakan makanan. Makanan ternakan, ya. Ya, kalau ada banyak makanan ternakan, maka tak ada masalah lah untuk berternak. Okey, seterusnya kita lihat zon iklim panas, iaitu zon iklim panas iaitu iklim gurun panas. Iklim ini merupakan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Kawasannya di Gurun Arab. Angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan. Angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan. Ya, jika anda baca perkataan ini, angin timuran yang kering. Bila angin yang kering tanpa membawa uap-uap air, maksudnya tiada lagi hujan, tidak akan berlakunya hujan, sebab tiupan angin yang membawa awan-awan yang mengandungi uap-uap air baru akan menyebabkan hujan. Sekarang ni di sini dia menceritakan bahawa angin timuran yang kering, maksudnya angin itu hanya angin saja tanpa membawa uap-uap air, jadi tidak akan berlakunya hujan lah. Tidak membawa hujan. Ya. Kena difaham di sini, Ya. Iklim gurun panas lagi. Min suhu tahunan 25 darjah Celsius. Suhu musim panas sangat panas, iaitu antara 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Suhu musim sejuk sederhana sejuk, iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Suhu tahunan iaitu 17 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Ya. Kalau dilihat di sini gambar matahari dengan gambar bulan ini. Wow. Cuaca ini iklim apa ni? Jangan tak ingat iklim gurun panas di zon iklim panas. Ya, tengok, lihat cuaca pada waktu siang panas 40 darjah Celsius kerana kekurangan letupan awan yang menyebabkan pancaran matahari terus ke permukaan bumi. Cuaca pada waktu malam pula sejuk negatif pula. Sorry. Cuaca pada waktu malam pula sejuk 5 darjah Celsius kerana langit tidak berawan dan haba dibalikkan ke atmosfera dengan cepat. Ya. Ini antara faktor-faktor utama mengapa panas siang hari, malam sejuk. Jikalau anda lihat dengan negara kita, anda lihat ke atas ke langit, kita mempunyai hampir keseluruhan mempunyai langit yang berawan, tebal, berawan lembut ke semuanya. Tapi kita keseluruhannya mempunyai awan. Ya, awan, bukan awan nano, bukan awan apa ya. Ini awan, maksudnya di langit kelihatan berawan di negara kita. Berbanding dengan gurun panas, negara dia orang tiada awan. Negara kita banyak awan, tiba-tiba saja hujan. Negara dia nak dapat hujan pun susah. Itu sebabnya kandungan suhu negara kita masih lagi stabil dan sekata, ya. Negara dia, bayangkan siang hari tiba-tiba panas 40, pada waktu malam pula tiba-tiba
5 darjah Celsius. Macam mana sejuk pula? Itu akibat daripada tiada letupan awan rupanya. Tiada letupan awan. Okey, seterusnya tanpa berlengah, apa itu pengaruh gurun panas terhadap kegiatan manusia? Apa lagi cikgu? Gurun panas kegiatan manusia. Apa itu? Pengaruh iklim gurun panas terhadap kegiatan manusia. Ya. Let's kita lihat dahulu dari segi pertanian dan peternakan. Pertanaman pokok kurma secara besar-besaran untuk mendapatkan buahnya. Betul lah. Tanam pokok terdapatkan buahnya. Lokasi di mana? Lokasinya berada di ladang buah kurma di wilayah Qasim, Arab Saudi. Pengaruh iklim, pokok kurma ditanam di kawasan Ausis. Secara ladan, pokok kurma dapat tumbuh pada suhu 7 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Apa itu Ausis? Kita tengok grocery, ada tak grocery? Mana grocery? Ada grocery kat sini. Ausis merujuk kepada kawasan yang subur dan mempunyai air di padang pasir. Apa itu Ausis? Kawasan yang subur dan mempunyai air di padang pasir. Itu ialah Ausis. Peternakan. Selain pertanian, dia orang pun ada peternakan juga. Unta, kambing, biri-biri, lembu diternak untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan bulu. Ladang ternakan unta Hudaybiyah di Arab Saudi. Ladang ternakan di lembu di Gurun Arab. Jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan jarang. Rumput ini dijadikan makanan ternakan seperti lembu dan kambing dan unta. Ini ternakan yang ada pada padang pasir. Unta, lembu, kambing. Dia tanam juga pokok kurma. Kenapa pokok kurma hidup? Pokok kurma ditanam di kawasan Ausis. Kawasan Ausis secara ladan, secara meluas, secara besar. Apa itu Ausis? Sekali lagi saya tekankan, Ausis itu adalah kawasan yang subur, punya air di padang pasir. Punya air di padang pasir. Seterusnya hari ini untuk kedatangan awak KIM ialah ambil yang senang saja, iaitu ini dia kepelbagaian iklim di Asia. Zon iklim tundra, zon iklim sejuk iaitu tundra, zon iklim sederhana iaitu iklim Laurentia. Saya sudah terangkan yang ni tadi. Zon panas sederhana iklim China, zon iklim sejuk, zon iklim panas iaitu iklim gurun panas. Okey, kita di sini tanpa berlengah. Cikgu terangkan sepintas lalu. Sebelum tu, jangan lupa kod kita hari ini. Ya, seperti yang awak tunggu, kod kita hari ini ialah ini dia kod kita hari ini. Ausis. OASIS Ausis. Kod kita hari ini. Jangan lupa untuk key in kod ini ke dalam kedatangan kita hari ini. Ya, bagus. Seterusnya kita imbas kembali ke pelbagaian iklim di Asia. Zon iklim sejuk iaitu iklim tundra. Kita lihat kegiatan manusianya, perikanan, ikan kok, salmon, pemburuan walrus dan karibu. Zon iklim sejuk sederhana, iklim Laurentia. Kegiatan manusia, pertanian gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan serta perikanan ikan tuna. Ya. Zon iklim panas sederhana, iklim China. Kegiatan manusianya ialah pertanian padi dan gandum, peternakan ayam, itik, kinzi dan lembu. Zon iklim panas iaitu iklim gurun panas. Kegiatan manusianya pertanian, penanaman kurma. Selain itu, peternakannya ialah lembu, unta dan biri-biri. Ya. Jangan lupa baca semula tajuk-tajuk ini. Apa itu?
kod kita hari ini di sini muka surat 117 iaitu AUSIS. AUSIS ini kod kita hari ini, AUSIS. Ya. Jangan lupa baca dan imbas kembali pembelajaran kita. Ada apa-apa yang anda tidak fahami, bolehlah WhatsApp ataupun telegram cikgu untuk menjawab soalan-soalan anda. Ya, cikgu harap anda terhibur hari ini dan kita teruskan pembelajaran kita. Jangan lupa jaga SOP di mana-mana berada. Terima kasih. Jumpa lagi next time. Jumpa lagi di kemudian hari. Bye-bye.